Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. So kelas kita malam ni ditaja oleh I Am Future So cikgu tunjuk sikit logo I Am Future. Okey, ni I Am Future Parlimen Indra Mahkota lah. Datuk Saifuddin bin Abdullah. Okey, so pelajar boleh ambil kertas dan boleh salin soalan lah. Salin soalan ataupun sambil-sambil tu boleh jawab lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, ni adalah soalan set lah, soalan set. So soalan set ni pelajar kena ingat 3 perkara yang pelajar belajar lah. So cikgu ulang balik. Okey, yang pertama sekali pelajar belajar bersilang lah. Okey, bersilang. Okey, yang kedua kesatuan ataupun union kesatuan. Ni bersilang ataupun sama lah. Okey, kesatuan ni semua. Okey, dan yang last sekali pelengkap lah, prime. Okey, 3 perkara ni pelajar kena master betul-betul. Okey, so tak perlu cikgu ulang lah dekat sini. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, diberi bilangan K union L. Okey, K union L maksudnya semua K, semua L. Okey, sama dengan bilangan L union M. Okey, so kita kena tulis satu-satu Dapat soalan macam ni. Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Okey, so kita tengok yang pertama ni lah. Yang pertama ni K union L, maksudnya semua K dan semua L lah. Okey, so kita tulis balik. So kita ada 3x tolak 3 tambah 5 tambah dengan x tambah dengan 8. So yang ni kita settle yang pertama dulu So 3x tambah x, so kita ada 4x. Okey, tolak 3 tambah 5, kita ada 2. So 2 tambah dengan 8, so kita ada 10 lah. Okey, jadi tambah 10. So sama dengan, okey, kita settle yang kedua. Okey, settle yang kedua ni cikgu buat warna biru L union M, maksudnya semua L. Okey, semua M. Okey, jadi kita tambah semua dah. So 5 tambah dengan x tambah dengan 8 tambah dengan 5 tambah dengan x. So dekat sini kita akan dapat x tambah x 2x lah. Okey, so 5 tambah 8 kita ada 13. 13 tambah 5, so 18 lah. Okey, maksudnya yang ni bilangan K union L sama dengan bilangan L union M. So sama so 2x tambah 18. So macam mana nak cari nilai x? So selesai seperti biasalah. So x kita letak dekat x. So 4x tolak dengan 2x sama dengan 18. So 10 bawa pergi sebelah, so tolak 10. So dekat sini kita ada 2x sama dengan 8. So x sama dengan 8 per 2, so kita dapat 4. Okey, boleh tak pelajar setakat ni? Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni kita ada 2 bentuk lah. Kita ada cuboid, kita ada silinder lah. Okey, rajah 2A menunjukkan sebuah bekas berbentuk cuboid. So kita ada cuboid dekat sini. Okey, air tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk silinder seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2B. Okey, diberi bahawa tinggi silinder tersebut 2 kali ganda jejarinya. Okey, so sekarang ni pelajar kena tahu formula lah. Kena tahu formula. Okey, formula isi padu kita tahu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, isi padu silinder pelajar kena tahulah. Silinder ni kan kita ada satu bulatan kat bawah ni. Okey, so bulatan ni mesti pi j kuasa 2 lah. Okey, darab dengan tinggi. So kalau cikgu lukis kat sini,
So pi J kuasa 2 T lah. Okey, yang ni untuk isi padu silinder. Okey. Okey. So main point dia dekat sini diberi tinggi silinder tersebut 2 kali ganda jejari dia. Okey, so kita tahu kalau formula silinder tu pi J kuasa 2T sorry, pi J kuasa 2T. Okey, so kita tahu jejari dia dekat sini. Ni jejari dia. Okey, soalan dia main point dekat sini dia bagi tinggi silinder ni 2 kali ganda jejari dia. Okey, so tinggi ni 2 kali ganda jejari. Maksudnya tinggi ni adalah 2J lah. So kita masukkan dalam formula Okey, so kita kira dulu isi padu cuboid, panjang darab lebar darab tinggi. So 28 darab dengan 11 darab dengan 7. So pelajar akan dapat 28 darab dengan 11 28 darab 11 darab dengan 7. Okey, so pelajar akan dapat 2156. 2156. Okey, seterusnya isi padu cuboid ni sama dengan silinder So cikgu kira dekat bawah lah. Okey, 2156 sama dengan pi J kuasa 2 T. So kita tahu T dia tadi kita dah tahu 2 kali J. Kita just ganti je lah. Okey, 2156 sama dengan pi J kuasa 2 T tu adalah 2J lah. Okey, seterusnya kita settlekan lah. 2156 bahagi dengan pi. Okey, sama dengan J kuasa 2 darab 2J. So kita akan dapat 2J kuasa 3. So dekat sini kita selesaikan dia. So 2156 bahagi dengan pi, mesti guna yang ni yang diberi. Tak boleh pakai simbol yang ada ni lah. Kita jangan guna simbol pi yang ada So kita bahagi dengan 22 per dengan 7. So pelajar akan dapat 686. So 686 sama dengan 2J kuasa 3. So 2 buat pergi sebelah, 686 bahagi dengan 2 sama J kuasa 3. So pelajar akan dapat bahagi dengan 2 dapat 343. So 343 sama dengan J. So punca kuasa 3 punca kuasa 3. Okey, so kita boleh tekan kalkulator lah dekat sini. Okey, shift punca kuasa 3. So kita akan dapat jejari dia 7. Jejari dia 7. Okey, jadi kita tidak menjawab soalan lagi lah. Okey, soalan dia minta tinggi. So pelajar kena take note dekat sini. Cari tinggi. So tinggi sama dengan 2 kali jejari. So jejari kita dapat 7. So akan dapat 14. So settle untuk soalan yang kedua. Faham pelajar Okey, soalan yang ketiga. Kita tengok soalan ketiga. Hairul Azrin mempunyai polisi insurans perubatan. Okey, so insurans perubatan. Pelajar take note, insurans perubatan ni apa yang perlu kita buat? Sebelum ni cikgu dah bincang. Kalau perubatan mesti tolak dengan deductible siap-siap, betul Kalau insurans harta kita tolak deductible last kali Okey, insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible dia 700. So pelajar take note lah, biasakan take note deductible dia, tulis D besar 700. Kita keluarkan apa yang ada. Lepas tu dia ada co-insurance. Okey, 80 20. Apa maksud 80 20 ni pelajar? Respon sikit nak dengar suara. Apa maksud 80 20? Halo. 80 ni syarikat insurans, 20 ni kita lah, pemegang polisi tu lah, betul Okey, seterusnya soalan dia.
Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Hairul Azrin. So Hairul Azrin dia tanggung berapa? 20% kan. Okey, jika kos perubatan yang dilindungi polisi insurans 30,250. So sekarang ni first kali kalau jumpa insurans kesihatan kita tolak siap-siap Okey, cikgu stop sekejap azan. Okey, so bila dapat saja insurans perubatan, lagi sekali cikgu ingatkan pelajar mesti nilai polisi yang dilindungi ni tolak dengan deductible So kita ada 30,250. So kita tolak dengan deductible siap-siap 700. Okey, so pelajar akan dapat 30,250 tolak dengan 700. So pelajar akan dapat 29,550. 29,550. Betul 29,550. Okey, soalan dia minta kos yang ditanggung oleh Hairul Azrin. So Hairul Azrin tanggung 20%. Maksudnya 20% didarabkan dengan 29,550. Okey, so kita akan dapat yang ni kita darab dengan 20 per dengan 100. Okey, so pelajar akan dapat 5910. Okey, 5910. Okey, yang ni ditanggung mengikut kod insurans. So yang ni mesti ditambah dengan deductible lah. Sebab deductible ni pun Hairul Azrin tanggung juga. So kos dia 5910 kita tambah dengan 700 deductible. So kita akan dapat jawapan dia tambah dengan 700. Okey, so 6,610. 6,610. Okey, boleh untuk soalan ni pelajar? Boleh Okey, lagi sekali cikgu ingatkan kalau jumpa insurans perubatan, so mesti tolak dengan deductible siap-siap. Okey, kalau insurans harta, deductible last sekali baru kita tolak Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan rangkaian dalam teori graf. Okey, so dalam rajah 4 di bawah, bucu A, B, C, D, E, F ialah kedudukan 6 buah rumah di dalam sebuah kampung. Manakala tepi mewakili laluan antara rumah-rumah tersebut. So ni rumah, so ni jarak dia lah. Okey, pemberat yang dinyatakan merupakan jarak. So ni jarak pemberat dia adalah jarak lah. Okey, bagi setiap laluan tersebut. Okey, lengkapkan rajah di ruang jawapan bagi menghasilkan satu pokok dengan jarak minimum yang menghubungkan semua rumah. Okey, dan hitung jumlah jarak tersebut. Okey, so dapat soalan macam ni. First kali kita buat apa pelajar? Kita ada beberapa step. Boleh guna ke step yang cikgu ajar sebelum ni? Nombor 1, kita cari apa? Bucu, betul? So bucu ada berapa kat sini pelajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bucu dia 6. Okey, yang kedua kita buat apa? 6 tolak 1 dapat 5. Okey, lepas tu yang ketiga kita cari apa? Tepi. So tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tepi dia ada 9. 9 ditolak dengan 5 yang kita dapat tadi tu. So kita dapat 4. Apa yang kita buat dengan 4 ni? Pelajar, kita buat apa dengan 4 ni? Okey, kita buang yang berat. So sekarang ni kita nak buang yang mana? Yang berat. Nak buang yang mana pelajar? Boleh respon? 900. Satu lagi.
Okey, lagi 700. Lagi boleh buang yang ni 700 ni. Boleh buang macam tu So kita cantumkan dia, jadi gambar dia. So A pergi kepada C 1. Okey, lepas tu ni pergi ke sini. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu 4. So jadi gambar rajah pokok dia. Okey, soalan dia, lengkapkan gambar rajah pokok dengan jarak minimum yang menghubungkan semua rumah dan hitung jarak. So dia nak kita hitung jarak lah. So kita tambah 600 tambah dengan 500 tambah dengan 200. So kat sini tambah dengan 300. So kita tambah dengan 500. So pelajar tambah semua sekali. Pelajar akan dapat berapa dapat? 500, 500, 1000, 1600, 1900, 2100. Betul pelajar? Okey, so settle. Mudah je kan soalan ni So step dia macam ni lah. Okey, settle untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni soalan trigo lah. Okey, bila jumpa soalan trigo macam ni, kita just sambung sajalah. Okey, so dekat sini dia minta kita lukis graf cos. Okey, graf cos bagi 0 hingga 270. So kita plot kita plot. Okey, 0 1. So 0 1. Kat sinilah 1 dia. Okey, lepas tu kita ada 45 0.71. 45 0.5 sini 6 7 So kita buat lebih sikit lah. Okey, 71. So 90 kosong. Okey, 135 kita ada negatif 7.1. So kat sini lah 5 6 7. So kita ada sini. Lepas tu okey, so kita kena lengkapkan gambar dia Okey, 180. Seterusnya kita ada 225 negatif 0.7 juga. Okey, dan seterusnya kita ada 270 kosong. So berapa nilai dekat sini pelajar? Berapa nilai dekat sini? Boleh tak kita tekan cos 180 terus? Boleh? Boleh So cos 180. So kita akan dapat negatif 1. So sebelum pelajar confirm tu, pelajar cuba yang ni dulu. Kan? Betul tak cos 45? Cos 45. Sekejap, kenapa ni? Okey. So pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, 0.71. So betul lah. Jadi 180 ni negatif 1. So kita negatif 1 kat sini. Seterusnya kita completekan dia lah. Okey, so pelajar cantum dia cantum biar smooth lah. Okey, so smooth maksudnya cantik lah. Okey, so cikgu guna. Okey, so kita akan dapat macam ni. So markah dia 1 dekat sini. Okey, plot ni 2 markah. 2 markah untuk plot dan 1 markah untuk cantik lah. Okey, so 1 markah lagi. So kita dapat 4 markah. Boleh? Untuk soalan trigo ni boleh pelajar? Boleh Okey. Okey, kita sambung soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 cikgu besar sikit. Okey, so kita tengok sekali lagi. Okey, tinggi asal pokok Aiman 5 cm. Okey, selepas X hari, tinggi pokok jagung Aiman ialah Y. Okey, dihubungkan oleh persamaan Y 3/4 X tambah 5. Okey, manakala pokok jagung Zarul mempunyai kadar pertumbuhan yang sama. Okey, ni main point dia kadar pertumbuhan yang sama. Maksudnya kecerunan dia samalah. Okey.
dengan pokok jagung Aiman. Okey, pokok jagung Zarul mencapai tinggi 152 cm selepas 25 hari. Okey, kita tengok soalan dia. Cari satu persamaan yang mewakili tinggi pokok jagung Zarul. Okey, seterusnya nyatakan tinggi asalnya. Okey, first kali kita tahu kalau pokok Aiman ni persamaan dia Y sama dengan 3/4 X tambah 5. Okey, soalan ni nak cari persamaan pokok jagung Zarul ni lah. So kecerunan dia sama, so kita ambil Y sama dengan MX tambah C. So kita gantikan kecerunan dia 3/4 X tambah dengan C. Okey, maklumat yang dia bagi pada kita. So tinggi pokok Zarul tu 152 dalam tempoh 25 hari. Okey, so hari tu adalah X lah. Okey, so kita gantikan 152 okey sama dengan 3/4 X tu 25 hari. So tambah dengan C. Okey, dekat sini pelajar just tekan kalkulator sajalah. Okey, cikgu tekan kalkulator. So 3 darab dengan 25, kita dapat 75 bahagi dengan 4. So pelajar akan dapat 18.75 lah. So bawa ke sini 152 tolak dengan 152 ditolak dengan jawapan kita tadi. So kita call balik tadi. So kita akan dapat jawapan macam ni lah. So dalam bentuk pecahan. Cikgu nak dalam bentuk pecahan. Okay, so pelajar akan dapat C dia 533/4. Okey, jadi persamaan dia akan jadi Y sama dengan 3/4 X tambah 533/4. So kita dah dapat persamaan dia. So ni persamaan dia. Okey, seterusnya nyatakan tinggi asal dia. So tinggi asal kita ambil yang dekat belakang lah, sebab dia sama macam tinggi asal Aiman tadi. So tinggi asal dia 533/4. Okey, so pelajar jawab di ruang jawapan. So persamaan Y sama dengan 3/4 X tambah 533/4. Okey, tinggi asal cikgu ambil kat sini lah, 533/4. So settle untuk soalan ni. Okey, so kita sambung. Seterusnya soalan nombor 7. Isi padu piramid V berubah secara langsung dengan ketinggian H dan luas tapaknya A. Okey, maksudnya kat sini pelajar kena tulis lah, V berubah secara langsung kepada ketinggian H dan luas tapak dia A, ataupun V sama dengan KH A. Okey, seterusnya piramid dengan ketinggian 12. So tinggi dia H tu kita dah tahu 12, luas tapak A kita dah tahu 23. So isi padu dia V tu isi padu lah 92. Okey, ungkapkan V dalam sebutan H dan A. Seterusnya cari isi padu piramid dengan ketinggian. So first kali kita kena cari nilai K dululah. Okey, kita cari nilai K, masukkan saja 92 sama dengan K. H dia 12 darab dengan 23. So 12 darab 23 kita dapat 12 darab dengan 23. So 276. Maksudnya 92 bahagi dengan 276 sama dengan K. So kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, 92 per dengan 276. So kita akan dapat 1/3. Okey, so K dia kita dapat
1/3. Kita masuk balik dalam persamaan asal tu. Okey, so persamaan asal V sama dengan 1/3 HA. Okey, so dekat sini dia minta kita ungkapkan V dalam sebutan A. Okey, seterusnya cari isi padu piramid. Okey, dengan ketinggian H dia 17, luas tapak dia 27. Okey, so macam mana nak cari isi padu? 1/3 ketinggian dia dah bagi. H dia 17, luas tapak dia 27. So 17, luas tapak dia 27. So kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, 1/3 darab dengan 17 darab dengan 27. So kita akan dapat isi padu dia 153. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, beres pelajar, boleh faham? Boleh Okey, so untuk soalan matematik biasakan menulis unit lah. Kalau isi padu cm3 lah. Okey, so kalau tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, so settle untuk soalan nombor 7. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Rajah 8 menunjukkan corak yang dibina oleh sekumpulan murid dengan menggunakan beberapa batang mancis. Okey, so kat sini 4, kat sini 8, kat sini berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey, cari bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina corak keempat dan corak kelima. Okey, dia nak corak keempat dan corak kelima. Seterusnya buat satu kesimpulan umum secara deduktif dalam sebutan ke N. Okey, so dekat sini rajah 8 menunjukkan corak yang dibina sekumpulan murid dengan menggunakan beberapa batang mancis. So dekat sini kita kena tengok pattern yang pertama ni 4 batang mancis. So pattern yang kedua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 batang mancis. So yang ni 10 batang mancis lah. Okey, ni corak pertama, kedua, ketiga. So kita tengok ni pattern yang pertama So corak lah. Okey, corak yang pertama kita ada 4. Corak kedua kita ada, kalau kita tengok dekat atas, 7. Okey, corak yang ketiga kita ada 10. Okey, so dekat sini pelajar tahulah pattern dia kan. So mesti ditambah 4. Macam mana jadi 7 tambah 3. So kat sini pun tambah 3. So corak yang keempat tambah 3 jugalah. So kita akan dapat 13. Okey, seterusnya nombor 5 tambah 3 juga. So kita akan dapat 16. So pelajar mesti jawab corak keempat 13, corak kelima 16. Okey, pelajar nampak tak pattern dia macam mana? Dia nak minta kita buat kesimpulan secara induktif. Pelajar boleh buat kesimpulan tak dekat sini? Nampak dekat sini semua sama ni. 3, 3, 3 semua ni. Nampak 3 semua So pattern dia jadi macam mana? Okey, maksudnya dekat sini ada cikgu tunggu jawapan pelajar dulu Sebenarnya ada idea awak ni. So dekat sini pelajar tengok pattern pattern. So kalau kita tengok kat sini semua tambah 3. Okey, so dia nak dalam sebutan N. Pelajar kena fikirlah macam mana 3 ni nak jadi 4. So dekat sini kita boleh tulislah 3N tambah dengan 1. Maksudnya yang ni kita gantikan N dia 1 lah. So 3 dah 1, 3 tambah 1, 4. So kita akan dapat 4 jawapan dia kalau kita ganti N1. Okey, yang kedua sama juga, 3N tambah 1 juga. So bila kita ganti N tu 2, kita akan dapat 7.
3n tambah 1. Gantikan n 3. So kita akan dapat 10 dan seterusnya lah. Kita kena sambung. So pattern ni kita dah tahu. So jawapan pelajar mesti buat kesimpulan 3n tambah 1. Mesti nyatakan n tu sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, titik dia mesti ada 3. Kalau titik 1 salah, maksudnya tak ada sambungan. So settle untuk soalan ni. Ni 1 markah, yang ni 1 markah, yang corak ni 1 markah, yang ni 2 ni 1 markah lah. Okey, so kat sini 1 markah. So 4 markah jawapan dia. So boleh untuk soalan ni pelajar. Okey, Rajah 9 menunjukkan suatu rantau blorek M. So rantau blorek ni M lah, yang memuaskan 4 ketaksamaan pada suatu satah kartis. So dekat sini ada 4 persamaan. Okey, tentukan 2 ketaksamaan yang memuaskan rantau blorek selain daripada yang ni. Okey, dan yang kedua yang ni. Okey, so yang ni pelajar, yang ni adalah ni lah. So dah ada 1. So dia lebih kecil di belah bawah. Okey, yang ni kita dah ada 1, yang ni kat sini. So dia lebih besar belah atas. So kita kena cari 2 lagi. Okey, yang pertama sekali paling mudah kita cari yang bawah ni lah. Yang bawah ni apa persamaan dia pelajar? Ketaksamaan dia. Kalau X sama dengan Y, dia jadi macam ni gerah dia. X1, Y1, X2, Y2 dia jadi macam ni. So sekarang ni kita tengok yang dekat sini. Ni dia straight ni. Apa maksud straight ni? Wah. Okey, dia Y sama dengan 0 betul. Tapi dia sebab dia belah atas. So belah atas Y lebih besar atau sama dengan 0. Ni statement yang pertama. Okey, yang kedua pelajar. Yang ni settle 1 markah. Yang kedua yang ni. Ni kita tahulah, kalau dia belah bawah dia mesti lebih kecil, betul? Okey, lepas tu kita cari persamaan boleh? Pelajar cari persamaan kat sini boleh? Cari kecurunan dia boleh? So kecurunan dia berapa pelajar? Ni berapa koordinat dia? 3, 10. Ni berapa koordinat dia? 12, 4, betul? So kalau kita cari kecurunan, M sama dengan X1, Y1, X2, Y2. So Y2 tolak Y1. Maksudnya 4 tolak 10 bahagi dengan 12 tolak 3. So pelajar akan dapat berapa ni? Tolak 6 per dengan 9. Betul Betul? So boleh kecilkan 2 kali 3 kali 2 3 kali 3. So kita akan dapat kecurunan dia negatif 2 per 3. So kalau kita tulis persamaan garis lurus kan, Y sama dengan MX tambah C. Okey, so Y sama dengan kecurunan dah ada, negatif 2 per 3 X tambah C. Boleh tak kita cari persamaan dia dekat sini? Boleh settlekan lagi tak? Boleh kan? Cari C. Boleh? Ke dia macam-macam kaedah. Kalau pelajar nak guna kaedah sendiri pun boleh. Kalau kat sini cikgu gantikan ni X di Y. So Y dia 10 tolak 2 per 3 X dia 3 tambah C. So cari C. Dapat berapa C? C dia pelajar just tekan kalkulator saja. Cikgu tunjuk kalkulator. Negatif 2 darab 3. So negatif 6. Negatif 6 bahagi dengan 3. Bagi 3. So pelajar akan dapat negatif 2. Bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif. So C itu adalah 12. Okey, persamaan garis lurus yang kita dapat, Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah
12. Okey, so sekarang ni kita tengok dia dekat sini, dia belah bawah. So belah bawah dan garisan putus-putus. Jadi statement dia akan jadi Y lebih, kalau belah bawah lebih kecil. Betul? Negatif 2/3 X tambah 12. So settle. Okey, so soalan ni 4 markah. Yang pertama ni 1 markah lah, yang ni 3 markah. So 3 markah datang daripada mana? 1, okey, 2, 3. Boleh pelajar? Boleh? Okey, kita cek jawapan. Okey, so pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. So kita settlekan sama-sama Okey, Izati membeli 5 helai seluar dan 3 helai kemeja. So 5 seluar, 3 kemeja. Okey, dia membayar dengan menggunakan 6 keping 100. Kertas 100 dan menerima baki dia RM13.20. Okey, so sekarang ni kita tahu 5 helai seluar, maksudnya 5 seluar. Okey, tambah dengan 3 kemeja. 3 kemeja sama dengan berapa duit dia? 6 keping wang 100, maksudnya 600 lah. Okey, 600. Okey, dia terima baki dia RM13.20. So 600 tolak RM13.20. So kita tengok baki dia. Okey, 568.8. Okey, 600 tolak kejap 0.2. So 586.8. 568.8. Okey, manakala Sofia membayar, okey, Sofia ni dia bayar RM389.50 dengan sehelai seluar 5 kemeja. Maksudnya selai seluar tambah dengan 5 kemeja sama dengan 389.5. Okey, seterusnya hitung harga seluar dan sehelai baju. Okey, so pelajar just tekan kalkulator sajalah. Okey, pelajar tekan kalkulator dulu pelajar, cikgu nak jawapan. 568.8. Kita ada seluar tambah dengan 5K sama dengan 389.5. Okey, soalan ni kalau dia tak minta, dia minta tak guna kaedah metrik, tak ada So jadi pelajar boleh guna juga kaedah penghapusan lah. Pelajar just tekan kalkulator saja. Dapat berapa pelajar tekan kalkulator? Mana? 586 Ni sini. Okey, cikgu terbalik Okey, 586.8. Okey, sorry, tertukar je. Okey, tekan kalkulator, dapat apa jawapan dia? Tekan kalkulator. Mod equation. So ada 2 pemboleh apa? Apa dia 80.25 tu apa? Seluar. Yang mula berapa? 8.25 seluar. Okey. Kemeja 61.85. Okey, pelajar yang ni kita tekan kalkulator teruslah. Okey, pelajar boleh guna kaedah penghapusan pun boleh, guna kaedah metrik pun boleh So kalau guna kaedah metrik kita just salin baliklah. 5, 3, 1, 5. Okey, seluar kemeja sama dengan 586.8 389.5. Pelajar just tekan. Okey, seluar dengan kemeja kita biasakan buat sebaris So 1/5 darab 5 25 tolak dengan 3/1 3 lah. Okey, dan kita terbalikkan dia. Yang 2 ni kita ubah simbol lah. Okey, negatif 1 salin balik 586.8
389.5. So dekat sini pelajar kena selesaikan dia. 22, so 5 negatif 3 negatif 1, 5 586.8 389.5. So jawapan akhir pelajar tadi pelajar dah ada So seluar dengan kemeja, so seluar tadi pelajar dah ada 80.25, kemeja 61.85. Okey, tulis bentuk matrik dulu baru kita tulis jawapan dia. Seluar 80.25, kemeja 61.85. So settle untuk soalan ni. Boleh belajar? Boleh So itu saja untuk hari ni lah. So kelas kita dah 1 jam 15 minit. Okey, sedikit tips lah. Sedikit tips untuk pelajar Kalau kertas 2, last kali So kalau kertas 2 kita ada bahagian A 10 soalan. Okey, bahagian B kita ada 6 soalan Okey, kalau 10 soalan pelajar cuba jawab dalam tempoh 1 jam lah. Kelas kita tadi 8 suku 8 suku 9,5. Maksudnya 1 jam 15 minit lah. Okey, cuba jawab 10 soalan. Okey, seterusnya 6 soalan ni kita jawab satu soalan tu 10 minit. So dekat sini kita ada 10 minit, maksudnya 1 jam lah. 1 jam, so kita ada 2 jam 15 minit. Okey, so pelajar ada masa untuk menyemak soalan tu 15 minit lah. Okey, boleh faham pelajar Kalau 1 jam 15 minit berapa satu soalan berapa minit ni? 1 jam 60 minit, 60 75. Maksudnya 75 bahagi dengan 10 soalan. Okey, so satu soalan tu 7 minit lah. 7 minit untuk bahagian A. Okey, kalau bahagian B dia panjang sikit, satu soalan 10 minit. Tapi sebenarnya pelajar boleh je laju kan. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum cikgu tutup. Tak ada setakat ni okey Okey, so itu saja daripada cikgu. So kita continue. Minggu depan pula kita jumpa. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih. Sama-sama.